Alhamdulillahil qahir. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah melaksanakan suruhannya dan bermujahadah menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khatib pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Pengimarahan Masjid sepanjang tempoh PKPB. Para tetamu Allah yang beruntung, dalam surah At-Taubah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan empat ciri utama golongan layak mengimarahkan masjid. Ciri-ciri ini menggambarkan sifat dan kepribadian akhlak muslim yang sejati. Pertama, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, beriman dengan hari akhirat. Ketiga, mendirikan solat. Dan yang keempat, menunaikan zakat. Di hujung ayat ini Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maksudnya, mudah-mudahan mereka yang mengimarahkan masjid dan rumahku termasuk dalam golongan yang diberikan petunjuk. At-Taubah ayat 18. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, masjid merupakan syiar agung sebagai pusat pembangunan ummah. Dalam peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah, urusan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah membina sebuah masjid berteraskan keikhlasan dan ketakwaan. Selain menjadi syiar kepada agama, masjid juga adalah tempat penyucian jiwa, membentuk akhlak, memperkuatkan persaudaraan dan sebagai hak kemasyarakatan. Sebaliknya pada hari ini, sebahagian masjid dilihat hanya menumpukan kepada ibadah khusus seperti solat, bacaan Quran, urusan kematian dan nikah kahwin sahaja. Masjid tidak lagi berperanan sebagai pusat pengimarahan dan kebajikan Korea yang berlipat tinggi kepada masyarakat sekitar. Setengah masjid dilihat kurang mesra menyantuni para jemaah dan gagal memberikan tuduhan harapan kepada orang yang memerlukan. Di manakah silapnya? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, firman Allah lagi dalam surah At-Taubah ayat 108 hingga 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La takun fihi abada kamasjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmil haqq. An taquma fihi rijalun tuhibbun an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Afaman asasa bunyanahu 'ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman asasa bunyanahu 'ala shafa jurufin hari fanharu bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qauman zalimin. Maksudnya, jangan engkau sembahyang di masjid ini selama-lamanya, kerana sesungguhnya masjid Quba yang engkau bina wahai Muhammad, yang didirikan atas dasar takwa dari mula wujudnya, sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya. Di dalam masjid ini ada orang-orang yang suka membersihkan diri, dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri. Maka adakah orang yang membangunkan masjid atas dasar takwa dan mencari keridaan Allah itu lebih baik, ataukah orang-orang yang membangunkan masjid di tepi jurang yang hampir runtuh, lalu runtuhlah ia dengan yang dibangunkan ke dalam api neraka? Dan ingatlah, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Daripada ayat di atas dapat dipahami bahawa masjid perlu dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah semata-mata.
Masjid bukan dibangun untuk bermegah-megah dan berlebih-lebihan. Perlu diingat, tidak ada yang lebih baik di sisi Allah melainkan nilai ketakwaan kepadanya. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, pada musim perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB ini, alhamdulillah, masjid-masjid dan surau-surau masjid dibenarkan beroperasi mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Solat Jumaat, solat fardu dan aktiviti keagamaan boleh dilaksanakan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dengan sentiasa merujuk status terkini di zon masing-masing. Kepada yang diberi amanah mentadbir masjid seperti ahli jikam kuasa masjid dan pegawai-pegawai masjid, perlulah berfikir dan bertindak di luar kebiasaan supaya peranan masjid dapat terus dihidupkan dan diimarahkan mengikut keadaan. Di antaranya perkara yang boleh dilakukan seperti menubuhkan tabung kecemasan atau tabung bencana dan kemanusiaan bagi memudahkan orang ramai menyalur bantuan. Untuk sumbangan dalam bentuk wang ringgit, tidak semestinya seseorang itu perlu hadir ke masjid. Malah dengan teknologi terkini, sumbangan boleh dilakukan secara dalam talian melalui akaun bank atau imbasan tu. Selain itu, tanggungjawab terbesar ahli jabatan kuasa masjid dan pegawai-pegawai masjid ialah mencari penerima-penerima sumbangan, khususnya golongan yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Hal ini amat penting kerana membantu manusia adalah satu ibadah yang diambil oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam tempoh PKPB, masjid-masjid di dalam zon kuning dan hijau dianjurkan untuk meneruskan kuliah-kuliah pengajian bagaimana yang dibenarkan. Walau bagaimanapun, kepada masjid-masjid dan zon di dalam zon merah, manfaatkanlah aplikasi perhubungan seperti Facebook, YouTube dan sebagainya untuk menyampaikan ilmu kepada orang ramai. Sebagai contoh, Masjid Negeri Perak tetap meneruskan program sijil pengajar masjid SPM secara talian agar selari dengan kebudayaan norma baharu. Marilah kita sama-sama menanamkan tingkat dan azam dalam diri untuk sentiasa mengimarahkan masjid, lebih-lebih lagi pada ahli jabatan kuasa dan para pegawai masjid atau surau. Jangan kita hanya mengejar jawatan, tetapi apabila sudah berjawatan, kita tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai pengimarah masjid dengan penuh amanah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.